Okey, kita sambung. So, cikgu akan share screen. Kiki dah sekali. Okey. Nampak skrin cikgu ke? Nak tanya siapa malam ni? Kita tanya Amni. Amni Nasihin. Nampak skrin cikgu? Amni? Amni Nasihin. Nampak skrin cikgu tak? Apa senyap ni? Dia nampak tak skrin cikgu dia? Dia nampak tak skrin cikgu? Batrisha Aliabat. Nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey. Okey, so kita sambung malam ni. InsyaAllah lah cikgu rasa cikgu tanya Aliabat tadi. Maknanya kalau Aliabat nampak, maybe orang lain pun nampak . Okey, so malam ni kita nak masuk tajuk last dalam bab 4. Dan biasanya bila dah habis ni, malam esok tak ada kelas lah sebab awak perlu siapkan latihan . Okey, so kita pergi kepada 4.4, fitoremediasi. Untuk pengetahuan awak, cikgu pun tak pernah belajar tentang fitoremediasi, tahu secara umum saja. Masa di universiti dulu, belajar secara umum saja. Maknanya tak pernah adalah dalam silibus tingkatan 4, tingkatan 5. Maknanya pelajar-pelajar sebelum ni tak pernah diberitahu tentang fitoremediasi. Okey, so kita sama-sama belajar, kita sama-sama ambil pengetahuan lah sebab yang cikgu tahu dahulu masa belajar pun sikit-sikit je. Waktu tu di universiti tahun berapa? Awak sekarang dah 20, 21. So mungkin banyak perkembangan baru dah. Okey, so fitoremediasi ni dia berasal daripada perkataan biasanya lah dalam biologi ni, biasanya dia ambil daripada perkataan Yunani. Ingat tak macam biologi, biologos kan, bios, logos pun ambil dalam bahasa Yunani. Jadi fitoremediasi ni berasal daripada perkataan Yunani iaitu phyto, bermaksud tumbuhan, dan remedium daripada perkataan Latin iaitu memperbaiki. Maksudnya dia nak memperbaiki sesuatu keadaan dengan menggunakan tumbuhan. Phytoremediasi. Phyto, tumbuhan, remedium, memperbaiki. Memperbaiki sesuatu keadaan dengan menggunakan tumbuhan. So dapatlah fitoremediasi. Okey, alam sekitar dan kesihatan manusia boleh terjejas jika air sisa daripada aktiviti domestik, pertanian, penternakan dan perindustrian tidak dirawat. Awak pun dah tengok kan masa 2019 kejadian dekat Sungai Kim Kim di Johor, di Pasir Gudang Johor tu, akibat daripada air sisa daripada perindustrian masuk dalam sungai, dekat dengan sekolah, dekat dengan kawasan perumahan, habis jadi kesihatan dan alam sekitar dekat kawasan tu terjejas. Sampai ada budak tu sampai sekarang dia tak sihat, dia tak pulih sepenuhnya. Okey, kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut, awak boleh Google lah kejadian Sungai Kim Kim di Pasir Gudang. Okey, jadi nampak tak bila air sisa, air buangan daripada aktiviti domestik. Aktiviti domestik ni aktiviti kita lah, kawasan perumahan, daripada kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan perindustrian. Jika tidak dirawat dengan baik, maka dia akan beri kesan kepada kita. Okey. Bekalan air akan dipenuhi dengan logam berat dan bahan pencemar. Contoh yang terdekat tu Sungai Kim Kim tu lah, dia buang sisa-sisa kilang masuk dalam sungai. Lepas tu sungai tu pula menimbulkan bau. Bau tu pula kita hidu. Tu yang jadi
masalah kepada penduduk sekitar hari tu, bom busuk. Okey, jadi dalam air tu dipenuhi dengan logam-logam berat dan bahan pencemar. Kalau awak ingat, logam berat ni kita dah belajar masa tingkatan 4. Logam berat ni dia adalah perencat. Logam berat ni ialah perencat kepada tindak balas enzim. Jangan main-main deh. Dia adalah perencat kepada tindak balas enzim. Sedangkan dalam badan kita ni banyak nak guna enzim. Jadi kalau awak dah termakan logam berat seperti seperti plumbum, seperti apa lagi? Dia seperti mercury, dia boleh merencat aktiviti enzim dalam badan. Okey, dan merupakan dan sesetengah sungai, air tu ada bahan pencemar. Okey, kita sambung lagi. Keperluan pengurusan dan rawatan air sisa adalah penting bagi menangani krisis kekurangan bekalan air bersih, menangani isu pencemaran sumber air dan menangani kos rawatan air yang semakin meningkat. Jadi bila kita ni cuci air maksudnya cuci air, kalau kita nak bila kita nak rawat air yang kotor tu, sebenarnya dia memakan kos yang tinggi lah. Contoh kalau air cemar, air kotor daripada sungai, kita nak rawat balik biar dia jadi bersih. Sebenarnya dia memakan kos yang sangat tinggi. Bagi mengatasi masalah ini, nak mengatasi masalah kos rawatan yang tinggi tu, maka diperkenalkan satu kaedah, iaitu kaedah fitoremediasi, iaitu salah satu alternatif dalam merawat air sisa. Macam mana cara dia nak merawat? Dia menyingkirkan logam berat serta memerangkap nutrien dan mikroorganisma berbahaya dengan menggunakan tumbuhan. Dia guna tumbuhan tu boleh singkirkan logam-logam berat, boleh perangkap nutrien yang tidak diperlukan, boleh memerangkap mikroorganisma yang berbahaya jika ada, tetapi menggunakan tumbuhan. Okay. Rawatan fitoremediasi menggunakan tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik ni ialah tumbuhan yang hidup dalam air lah. Tumbuhan tu dapat menyerap logam berat dan nutrien yang terdapat di dalam air sisa. Okey, so now kita tengok apakah definisi fitoremediasi. Okey, fitoremediasi merupakan satu kaedah rawatan menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan air. Dia boleh guna untuk degradasi. Degradasi itu untuk hancurkan, untuk musnahkan. Pengekstrakan maksudnya dia nak ekstrak, dia serap. Singkir, dia buang. Faham deh? Degradasi, pecah-pecahkan. Ekstrak, dia serap. Dan singkir, dia buang. Jadi cara dia lah, dia mesti guna tumbuhan. Sebab tu dia panggil fitoremediasi. Antara contoh tumbuhan yang digunakan dalam fitoremediasi, cikgu rasa awak ni biasa dah tengok benda ni tapi awak tak perasan. Okey, biasanya tumbuhan yang digunakan ialah tumbuhan keladi bunting. That's why lah kalau awak lalu kot tali air ke ataupun kat mana-mana kan, kadang-kadang memang dia tujuan dia guna keladi bunting untuk membersihkan air tu. Kenapa keladi bunting? Okey. Keladi bunting ni dia ada akar yang panjang yang dapat mengumpul logam berat seperti kuprum dan plumbum di dalam air. Ada pelajar tak kenal keladi bunting. Keladi bunting ni yang macam ni, yang duduk dalam air. Dan dia kenapa dia panggil bunting? Sebab batang dia tu, dia macam ni. Dia duduk dalam air tapi batang dia tu bunting, gemuk-gemuk batang dia. Dan akar dia panjang dalam air. Dia adalah tumbuhan jenis terapung. Kita dah tengok pun sebelum ni, dalam bab sebelum ni. Dalam bab sebelum ni, awak dah belajar pun jenis-jenis tumbuhan tu. Jadi tumbuhan keladi bunting ni, dia akar dia tu penting. Sebab akar dia dapat mengumpul logam berat seperti kuprum dan plumbum di dalam air. So kita akan tengok gambar foto 4.9 deh. So cikgu cari 4.9. Oh sorry. Cikgu tak ada, cikgu dah buang. So boleh tengok dalam buku teks
Tu yang cikgu kata, awak dah biasa pun tengok sungai ataupun tali air ataupun parit yang dipenuhi dengan keladi bunting. Tapi awak tengok, awak ingatkan benda tu duduk situ saja-saja. Sebenarnya dia boleh membersihkan pencemaran di dalam air. Okey, jelas Okey. Seterusnya kita nak tengok penggunaan fitoremediasi dalam kehidupan. Maknanya dah ada negara yang buat benda ni. Dah ada tempat yang guna tumbuhan dalam menangani masalah-masalah pencemaran tadi. Okey. So kita tengok yang ni contoh dalam buku teks. Okey, bunga matahari. Okey, this one, bunga matahari digunakan untuk remediasi tanah. Dia bukan setakat cuci air je. Tadi kalau nak cuci air, pencemaran dalam air guna keladi bunting. Yang ni untuk membersihkan pencemaran dalam tanah. So dia guna bunga matahari digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Okey, letupan loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Okey, so kita tengok dulu sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, kita baca sedikit lintasan sejarah. Pada 26 April 1986, cikgu masih ingat lagi waktu tu cikgu umur 6 tahun. Okey, reaktor nombor 4 di loji jana kuasa nuklear di Chernobyl, Rusia. Sebenarnya untuk pengetahuan awak, dekat Chernobyl ni sangat besar reaktor dia. Ada banyak sangat reaktor dia. Ada beberapa loji. Okey, dia ni untuk kuasa nuklear. Dan reaktor nombor 4 ni meletup ketika satu ujian keselamatan. Jadi bila dia meletup, satu kawasan tu penuh dengan asap yang ada bahan radioaktif dan angin pula tolak bahan radioaktif tu terbang sejauh 2,334 kilometer. Cikgu tunjuk gambar dulu. Ni sebelum dia meletup. Ni kawasan ni. Sebelum dia meletup. Dia besar dia besar, luas sangat kawasan dia. Tapi yang meletup ni satu ni. Meletup ni semua ni. Lebih kurang dalam jam 1.23 pagi 26 April 1986. Dia meletup ketika dia tengah buat uji kaji lah. Dan bila dia meletup tu, cikgu masih ingat lagi, cikgu memang walaupun cikgu umur 6 tahun, masa tu cikgu suka sangat baca surat khabar, cikgu baca satu-satu. Sebab tu bila cikgu buat blog pun, dalam blog bio cikgu letakkan pasal kejadian Chernobyl ni. Okey, dan bila dia meletup, siren berbunyi je, semua kawasan yang hampir berdekatan dengan tu, rumah ke sekolah ke universiti ke hospital ke, mesti kosong serta merta. So awak tengok nampak kawasan ni, sebenarnya kawasan ni sampai sekarang tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Sebab masih ada pencemaran radioaktif dalam tanah, dalam pokok, dalam udara dia. Jadi sampai sekarang kawasan sempadan dia tu dijaga oleh askar. Tak boleh masuk macam tu saja. Kena ada permission baru boleh masuk. Okey, jadi kawasan ni ditinggalkan serta-merta. Nampak dia dah jadi macam bandar berhantu. Ni hospital ditinggalkan serta-merta. Kawasan apa semua ni, nampak tak ni kotak yang mengandungi ni, kita pakai penutup ni, kita tak pakai yang face mask kita, dia pakai yang tutup untuk gas beracun tu. Nampak tak? Memang tinggal berkotak-kotak masa tu. Memang sangat, sangat teruk lah masa tu. Dan kesan dia, awak nampak kesan dia selepas beberapa tahun akibat daripada radioaktif tu meletup, akibat daripada loji tu meletup, nampak tak? Maka lahirlah anak-anak yang cacat. Lahir anak-anak yang cacat ni. Dan yang ni pula sebab terkena kesan letupan tu. Jadi dia kata penyakit kanser, penyakit mutasi genetik pada bayi yang baru lahir, kematian dalam jangka waktu yang diramalkan bagi para pekerja semasa membersihkan runtuhan ledakan di kota itu. Mutasi genetik memang macam, banyak kes masa tu. Siapa-siapa yang mengandung pun akan lahir anak yang cacat-cacat berlaku masa tu. Okey, dipanggil mutasi genetik dan berlakunya penyakit kanser yang pelbagai, yang pelik-pelik akibat daripada radioaktif tu. Okey.
Kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak boleh Google, awak boleh tengok YouTube, awak tarik je tragedi Chernobyl. Memang sangat-sangat teruk. Okey. Dan ini ialah contoh-contoh senarai kawasan pencemaran radioaktif. Awak kata, jangan awak kata, tak ada benda ni. Ada. Benda ni ada deh. Senarai kawasan pencemaran radioaktif yang paling bahaya dekat dunia. Okey, contoh di Laut Mediterranean, pantai Somalia, yang ni Kazakhstan, Rusia ni sebab ada satu letupan nuklear sekitar tahun 90-an. Mayat Rusia ni Chernobyl lah. Fukushima ingat? Fukushima akibat gempa bumi dan tsunami. 2000 berapa cikgu pun dah lupa. Lepas tu Sellafield di United Kingdom memang tempat buang sisa nuklear. Jadi awak kena tahulah apa itu radioaktif. Jadi radioaktif ni ialah unsur yang mempunyai atom yang memecah dan boleh mengeluarkan sinar alfa, beta, gamma, neutron dalam bentuk zarah bercas elektrik. Dan radioaktif ni sangat-sangat bahaya sebab kalau dia masuk, dia meresap dalam badan kita, dia boleh mencacatkan genetik awak. Dah. Dan awak kata dah tahu dah bahaya, apa nak kena gunanya? Awak kena tahu juga kegunaan radioaktif ni sekiranya terkawal, dia memang digunakan dalam kawalan. Unsur radioaktif ni digunakan dalam bidang kedoktoran. Contoh paling mudah, CT scan, orang nak buat CT scan otak tu, X-ray, X-ray. Lepas tu ni kita ada radioterapi. Radioterapi ni ialah dia guna radioaktif untuk pecah sel-sel kanser pula. Sekarang memang ada. Pelajar cikgu sekolah lama, ada 2 orang. Sambung, ambil, cikgu tak ingat ambil jurusan apa tapi dia belajar tentang kegunaan radioaktif dalam bidang perubatan. Ada pelajar perempuan 2 orang ambil kos ni, jurusan ni. Kalau awak berminat, awak boleh ambil. Okey? Di USM, Kubang Krian. Okey, lagi kita guna dalam bidang biologi, dalam bidang pertanian, dalam bidang arkeologi, sejarah, dalam bidang kimia dan industri. Kita guna radioaktif untuk membantu bidang-bidang ni. Okey? Okey, kita sambung lagi. Okey, bunga matahari yang diguna untuk letupan loji nuklear tadi, digunakan untuk merawat remediasi tanah yang tercemar. Bunga matahari bertindak sebagai hyperaccumulator. Ni pun cikgu pun baru belajar macam awak juga. Bunga matahari bertindak sebagai hyperaccumulator. Hyperaccumulator. Yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, chromium, cuprum, plumbum, nikel serta bahan radioaktif cesium dan strontium. Maybe awak ni lebih ni lagi sebab awak belajar kimia kan. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana dia guna bunga matahari ni untuk singkirkan ni. Okey, jadi cikgu masih ingat lagi kalau awak Google sekarang pun kawasan tu dia tanam dengan bunga matahari. Dia dah macam-macam ladang pula. Aku kata comelnya ladang. Dia bukan semata-mata ladang sebenarnya dia tanam bunga matahari tu untuk sebab akar bunga matahari dan pokok tu sendiri dia boleh singkir logam berat. Cara nak singkir tu awak akan belajar di universiti nanti. Yang ni kita belajar setakat ni saja. Okey, jadi kalau dia tanya apakah peranan bunga matahari? Hyperaccumulator. Hyperaccumulator ni apa? Singkir logam berat. Berilah contoh zinc, chromium, bahan radioaktif cesium, strontium. Okey, boleh Okey, seterusnya. Tadi nak rawat tanah, pencemaran tanah. Yang kedua, terdapat tumbuhan akuatik yang sesuai digunakan untuk merawat air sisa di loji kumbahan. Okey, di loji kumbahan. Di loji kumbahan ni kalau Kelantan ni ada dekat Pasir Tumbuh tu. Dekat Pasir Tumbuh belah kiri. Kalau awak tengok macam ada air dalam kolam. Itu ialah loji kumbahan. Jadi dia guna kaedah fitoremediasi, iaitu dia guna pokok kiambang. Tadi keladi bunting, sekarang kiambang. Kenal ke kiambang-kiambang ni macam ni?
keladi bunting sebab dia gemuk bunting dekat batang. Kiambang dia cantik sikit, dia macam bunga, kelopak bunga. So nama saintifik dia Pistia stratiotes. Okey. Pokok kiambang ni mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat. Dia sekejap je dia membiak. Okey. Cikgu rasa di asrama ada. Okey, mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat dan mampu mengakumulasi logam berat dan menyerap nutrien di loji kumbahan. Jadi kalau katakan dalam air daripada kilang, salur, dia kena rawat dulu. Jadi cara dia rawat ialah dia akan letakkan pokok kiambang dalam tempat pembersihan air ni. Jadi pokok kiambang ni dia boleh serap logam berat dan bukan setakat serap logam berat daripada kilang saja, dia boleh serap nutrien. Serap nutrien ni contoh mari daripada kawasan pertanian sebab kawasan pertanian dia guna najis-najis ke, dia guna tahi lembu apa semua tu, so dia boleh serap nutrien. Jadi dia cuci balik air sebelum dia salur balik ke kita tu. Okey. Yang ketiga, akar pokok kangkung darat. Akar pokok kangkung darat ni kangkung yang bukan duduk dalam air tu, kangkung yang kita tanam atas tanah. Berupaya menyerap merkuri dari dalam tanah. Manakala akar pokok kangkung air dapat menyerap logam berat kadmium daripada air. So pokok kangkung tu berguna juga. That's why lah awak tengok kangkung banyak tumbuh dalam parit. Okay, jadi sebab pokok kangkung darat dapat serap merkuri, pokok kangkung air serap logam berat kadmium daripada air. Sebenarnya apa-apa yang ada di sekeliling awak ni sebenarnya adalah biologi. Dan apa-apa yang dicipta oleh Tuhan, oleh Allah sebenarnya ada kegunaannya. Dan awak kena ingat juga apa-apa sahaja yang di dunia ni sebenarnya lebih seronok, lebih menarik jika awak perhati dan tengok sebenarnya. Even dalam cerita sekalipun, kalau awak tengok cerita. Dan satu lagi, cikgu lupa. Awak ingat ada kejadian MH17 yang ditembak tu, dekat Rusia jatuh tu, ditembak. Setahun selepas kejadian tu, bila orang pergi tengok, kerajaan dia tanam pokok bunga matahari. Dia jadi ladang bunga matahari. Ada sebab tu. Kenapa? Sebab mungkin akibat daripada kebakaran kapal terbang tu, jatuh tu, mesti ada logam-logam berat masuk dalam tanah. So, kerajaan dia pun tanam pokok bunga matahari sebagai hyper accumulator. Dia bukan saja-saja buat untuk orang lawat tu. Dia memang tanam tu untuk bersihkan balik tanah tu akibat daripada letupan kapal terbang tu yang mungkin ada bahan-bahan kimia. Awak boleh Google benda ni. Awak boleh Google dan tengok deh. Okey. Seterusnya, cikgu rasa macam dah habis lah. Okey, so kita tengok sikit ni eksperimen. Eksperimen kita tengok sajalah Okey, eksperimen ni adalah nak tengok, nak uji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air. So, pernyataan masalah, adakah tumbuhan fitoremediasi ni berkesan dalam pengawalan pencemaran air? Tujuan kita mengkaji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air. Jadi untuk eksperimen ni kita tak buat kita just kena tahu juga, cikgu pun kena bagi tahu awak So untuk ni dia akan gunakan pokok keladi bunting sebab mudah didapati. Okey, jadi akar pokok kita punya andaian andaian kita. Andaian ni maksudnya kita ramal baru. Kita tak buat eksperimen ni tapi kita meramalkan akar pokok keladi bunting berupaya menyerap kandungan amonia dalam air tasik. Jadi pemboleh ubah manipulasi kita ialah ada atau tak ada pokok keladi bunting. Maknanya kita kena buat contoh ada dua bekas. Okay, kita kena buat dua bekas kaca. Satu bekas kaca tak ada keladi bunting. Satu bekas kaca lagi ada keladi bunting. Okay, pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak tengok ialah kandungan amonia di akhir eksperimen. Dan pemboleh ubah yang kita malarkan, kita tetapkan ialah isi padu air tasik. Jadi bahan yang kita guna ialah keladi bunting, 10 liter air tasik yang kotor 10 liter air tasik. Nanti kita masukkan dalam air tasik itu 100 ml larutan amonium klorida, air paip kit ujian amonia. Yang ni ada dalam makmal kimia lah.
Okey, radasnya kita akan guna 2 bekas kaca macam ni. Bersaiz melebihi 5 liter. Okey, cara nak buat ialah bersihkan pokok keladi daripada kotoran atau lumpur. Masukkan 5 liter air tasik ke dalam 2 bekas kaca yang berlabel AB. Masukkan 50 ml larutan amonium klorida dalam bekas A, bekas B. Rekodkan bacaan awal amonium di dalam kedua-dua bekas kaca dengan menggunakan kit ujian amonia. Maknanya kita masukkan amonia dalam 2 bekas A dengan B, kita ambil bacaan dulu. Kita ambil bacaan amonia dia dulu. Kemudian nombor 5, masukkan 6 pokok keladi bunting dari langkah 1 ke dalam bekas A sahaja. Oh, maknanya bekas B kita tak masuk keladi bunting. Biarkan kedua-dua bekas kaca pada suhu bilik. Rekodkan bacaan akhir amonia yang terdapat dalam bekas kaca A dan bekas kaca B selepas 7 hari. Okay, so agak-agak awak lah ramalan awak. Cikgu nak tanya awak kita tanya Salsabila. Agak-agak awak lah, air mana bersih? Air bekas kaca A ke bekas kaca B? Keputusan ada dah di bawah. Salsabila? Salsabila ada ke? Ke Salsabila tak boleh jawab? Cikgu, mat Salsabila tak jadi. Oh, Salsabila. Okey. Awak lah jawabnya. Bekas kaca A ke bekas kaca B yang bersih? Jawab cikgu. Bekas kaca A tu kita masukkan keladi bunting. Bekas kaca B kita memang tak masuk pun keladi bunting. A. Tapi dua-dua tu ada amonia. Kenapa awak kata A? Sebab ada keladi bunting. Okey, betul. Keladi bunting tu buat macam mana? Keladi bunting kan dia apa tu? Menyerap apa? Akar dia. Bukan dia akar dia tu. Akar dia. Akar dia menyerap amonia. Amonia. Okey, so kita tengok perbincangan Okey, kalau perbincangan tu dia tanya mengapakah pokok keladi bunting perlu dibersih dahulu? Tak boleh ke ambil daripada sungai tu, ambil daripada tasik, bok masuk? Tak boleh sebab kita nak buang semua kotoran dulu. Kok dia akan, sebab takut ada kotoran lain daripada sungai tu kita pun masuk. Jadi dia akan mempengaruhi keputusan. Jadi kena bersih dulu. Okey. Yang kedua, namakan tumbuhan lain yang dapat menyerap kandungan amonia. So awak juga boleh guna lemna, boleh guna hidrilla. Sebab itulah kalau awak tengok selain pada membekalkan gas oksigen dalam bekas awak peroikan tu, aquarium tu, kita juga masukkan hidrilla. Boleh juga untuk menyingkirkan kandungan amonia. Okey. Jadi kalau awak tengok keputusan bekas A kan, dia masukkan keladi bunting. So pada akhir eksperimen, daripada nilai 3 amonia dah tinggal 1 dah. Maknanya dia dah bersihkan amonia. Okey. Apakah kesan amonia terhadap ekosistem akuatik kalau dia banyak sangat? So dia akan mengganggu rantai makanan di dalam ekosistem akuatik sebab nanti mungkin ada air jadi kotor. Dengar amonia menyebabkan air jadi kotor. Bila air kotor, ikan mati. Bila ikan mati je, maka dia akan terjejas. Mungkin ikan kecil mati, ikan kecil dah tak ada makanan untuk ikan besar. So dia dah ganggu rantai makanan. Ingat rantai makanan ni kalau satu terganggu, katakan contoh cikgu bagi contoh hidrilla dimakan oleh udang. Katakan contoh, hidrilla dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh manusia. Tu rantai makanan. Tiba-tiba akibat pencemaran, udang pun mati. Sebab udang tu dia tak tahan dengan pencemaran air, udang mati. So nampak dah bila udang je mati, maka terjejaslah makanan untuk ikan kecil. Bila terjejas makanan untuk ikan kecil, ikan besar pun terjejas. Bila ikan besar terjejas, makanan sumber ikan untuk manusia pun terjejas. Sebab tu dia kata
kesan amonia ni terhadap ekosistem akuatik ialah dia menyebabkan pencemaran air. Bila pencemaran air berlaku, mesti ada binatang mati, haiwan akuatik mati. So dia akan ganggu rantai makanan. Ingat deh, satu je terganggu belakang rantai makanan. Okay. And then kita nak tengok apa lagi? Okay, kita nak tengok eksperimen yang seterusnya. Keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran tanah. Tadi pencemaran air. Okey, pernyataan masalah, adakah tumbuhan fitoremediasi berkesan dalam pengawalan pencemaran tanah? Tujuan dia mengkaji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran tanah. Dia guna pokok kangkung. Okey, so masih juga guna amonia. Jadi kehadiran pokok kangkung, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, kita guna amonia, pemboleh ubah dimalarkan, kita malarkan jisim tanah. Okey, so kita terus tengok. Ratakan 5 kilogram tanah hitam supaya membentuk lapisan nipis di atas sehelai plastik dan keringkan menggunakan ketuhar. Dia kering tanah dulu. Okey, dia keringkan dulu tanah, takut lembab. Masukkan 2.5 gram tanah hitam ke dalam bekas plastik dan labelkan sebagai bekas A. Masukkan baki tanah hitam 2.5 kilogram ke dalam satu lagi bekas plastik dan labelkan sebagai bekas B. Maksudnya macam inilah, ada 2 plastik. Okey, cikgu lukis sekejap. Ada 2 plastik. Okey, 2 plastik. So dia masukkan tanah dalam ni. Dia malarkan. Berapa banyak? 2.5 je dimasukkan. 2.5 tanah hitam. 2.5 tanah hitam. Okey. Sebelum dia masukkan tanah tu, dia keringkan dulu. Takut lembab-lembab. So dia keringkan dulu tanah tu and then dia masukkan dalam plastik. A dan B. Boleh? Okey. Kemudian tentukan kandungan amonia di dalam tanah di dalam bekas A dan B. Masukkan 7 gram tanah hitam dari bekas A dan B ke dalam kelalangkun yang berbeza. Campurkan 50 ml larutan kalium klorida 5 ml ke dalam kedua kelalangkun. Turas campuran tersebut. Masukkan 25 ml air suling. Okey, apa benda ni? Benda ni sebenarnya dalam tanah memang ada amonia pun. Jadi dia ambillah sedikit daripada tanah A tu, dia ambil 7 gram. Dia ambil 7 gram. Sebab apa? Sebab dia nak check ada berapa banyak kandungan amonia. Dalam tanah memang ada amonia deh. Awak kena tahu amonia memang ada dalam tanah. So dia pun nak check lah dalam tanah A, dia ambil sedikit 7 gram, dia buat eksperimen ni. Dia campurkan dengan larutan kalium klorida, dia turas campuran, kemudian dia campur dengan 20 ml air suling dan dia uji menggunakan kit amonia. Nak tahu ada berapa amonia dalam tanah A, nak tahu ada berapa amonia dalam tanah B. Nombor 5, gaulkan 2.5 kilogram sisa makanan dengan campuran tanah di dalam bekas A supaya sekata campurannya. So lepas tu dia masuk balik lah, 7 gram ni masuk balik and then dia campur balik dengan 2.5 sisa makanan daripada dapur awak. Dia campur-campur, dia gaul-gaul. Ulangi langkah 5 untuk bekas B. Masukkan juga sisa makanan dapur awak. Gaul. Pindahkan 20 batang kangkung ke dalam bekas A, manakala bekas B dibiarkan tanpa batang kangkung. Maksud dia tanam pokok kangkung ni dalam bekas plastik A. Bekas plastik B tak ada kangkung. Letakkan bekas A dan bekas B di kawasan panas tetapi terlindung daripada hujan. Siram bekas A dan B setiap hari 2 minggu dengan kuantiti air yang sama banyak. Selepas 2 minggu, uji sekali lagi. Buat guna ni, kaedah ni. Uji sekali lagi. Dalam tanah tu ada banyak ke tak amonia? So kita boleh agak lah yang ada pokok kangkung tadi, amonianya sudah berkurangan. Okey? Jadi apakah keperluan mengeringkan sampel tanah sebelum eksperimen? Sebab apa kita kena kering tak cikgu kata? Sebab kita nak hilangkan kandungan air. Sebab tanah kan biasa dia lembab. Jadi kita nak betul-betul kering sebab kita nak ukur jisim kering tanah. Apakah signifikan penggunaan kangkung? Kenapa kita guna kangkung dalam eksperimen ini? Sebab akar kangkung
dapat merawat tanah dengan menyerap amonia daripada dalam tanah. So that's why lah bilangan amonia sudah berkurangan jadi 1. Okey, so akhir sekali praktis formatif 4.4. Apakah maksud fitoremediasi? So fitoremediasi ni adalah satu kaedah rawatan guna apa? Guna tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan, penyingkiran bahan pencemar sama ada di dalam tanah atau air. Nyatakan 2 kegunaan fitoremediasi dalam kehidupan. Yang pertama, dia boleh guna dalam air untuk merawat air sisa dengan menyingkirkan logam berat serta memerangkap nutrien dan mikroorganisma. Contoh kangkung air, pokok kiambang, lemna, hidrilla dan keladi bunting. Beri contoh sikit lah, cikgu nak contoh nama tumbuhan deh. Okey. Yang kedua, menyingkirkan logam berat daripada tanah yang tercemar. Beri contoh bunga matahari. Okey, kalau cikgu sempat malam ni cikgu try cari snap gambar yang MH17 tadi. Yang cikgu kata selepas setahun lepas tu comel jadi ladang bunga matahari pula kawasan tu. Okey, so ada nak tanya apa-apa sebelum kita berakhir? Jadi tugasan awak malam esok tak ada kelas Malam esok tak ada kelas. Cikgu nak awak siapkan praktis formatif 4.4 dan sumatif. Untuk pengetahuan awak bioscore modul 4 rasa tak ada lagi. Cikgu Rosina tak bagi lagi. Dia tak siap buku lagi. Jadi kita tunggulah. Okey, saya ada apa-apa nak tanya sebelum berakhir? Cikgu. Ya. Kan dia tanya ke pokok matahari kan kat tempat macam yang jatuh MH17 tu kan. Kita boleh gelawat ke tak bahaya tempat gitu cikgu? Kalau MH17 tu boleh pergi situ, tak ada masalah, boleh pergi melawat sebab dia logam berat yang dia ni dah pun dia masuk air tanah dah pun. Kalau yang Chernobyl tu tak boleh. Yang tu memang sampai sekarang tak boleh. Sebab cikgu masih ingat lagi cikgu tengok YouTube tahun lepas 2020 bila orang pergi kaji lagi, bila saintis masuk kaji, dia kaji dalam pokok. Dia ambil bahan dalam pokok tu masih ada lagi sisa radioaktif. Lepas tu dia uji pula dalam tanah, dia korek-korek tanah, dia ambil, dia uji sampel, masih ada radioaktif. Sebab radioaktif ni, dia ambil masa kadang-kadang tu beratus-ratus tahun. Kesan dia masih ada. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada So cikgu harap penerangan cikgu jelas lah. So, kalau ada apa-apa juga nak tanya, PM cikgu personal lah. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab mengikut apa yang cikgu tahulah. Okey, so Assalamualaikum. Boleh rehat. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tinggallah buat mesej cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat malam cikgu. Selamat malam. So kalau free-free boleh tengok YouTube, boleh Good baca night.